Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita teruskan lagi siri pengajian kita pada hari ini. Dan kita masih lagi di bawah tajuk sistem ekonomi. Dan pada kali ini kita ingin melihat tentang tajuk kegiatan ekonomi Kerajaan Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masihi. Sebelum kita berbincang tentang isi pengajian kita pada hari ini, terlebih dahulu pelajar sekalian perlu menyatakan tentang latar belakang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Seperti nyatakan tentang ekonomi menurut pandangan Islam, iaitu aktiviti manusia yang selaras dengan tuntutan syariah, sama ada dari segi perolehannya, dari segi penggunaannya, ataupun dari segi pengurusan sumber, untuk kebaikan diri, sama ada untuk kebaikan masyarakat, sama ada untuk kebaikan negara. Dan semua ini dijalankan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjelaskan bahawa ekonomi Islam adalah menyeluruh dan ianya merangkumi aspek rohani dan juga jasmani. Dan nyatakan juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Melaka pada abad ke-15 secara sepintas lalu. Nyatakan seperti kegiatan ekonomi utama bagi Kerajaan Kesultanan Melaka adalah ekonomi sara diri, dan juga boleh tambah dengan ekonomi perdagangan, sehingga kan kita lihat Melaka menjadi pusat perdagangan yang utama di Nusantara pada abad yang ke-15. Boleh nyatakan begitu, ataupun lain-lain latar belakang yang sesuai. Apakah kegiatan ekonomi zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pada abad ke-15? Mari kita tengok satu persatu. Iaitu, pertama, kegiatan ekonominya adalah ekonomi sara diri, dan satu lagi ialah ekonomi perdagangan. Baik, kegiatan ekonomi zaman pemerintahan Kesultanan Melaka ini, kita boleh lihat yang pertama sekali ekonominya, kegiatan ekonominya adalah berkaitan dengan pertanian. Dan bila kita nyatakan pertanian ini, dia tidak boleh lari daripada penanaman padi. Penanaman padi di Melaka dimulakan setelah kemasukan orang-orang Minangkabau, dan hanya untuk keperluan diri sendiri dan juga keluarga. Maksudnya penanaman padi dilakukan hanya untuk sara diri, iaitu untuk keperluan keluarga dan diri sendiri sahaja, dan lebihan akan ditukarkan dengan barangan-barangan lain untuk keperluan keluarga. Maknanya kalau ada lebihan hasil daripada penanaman padi ini, lebihan ini akan ditukarkan dengan keperluan barangan lain. Baik, dalam aktiviti penanaman padi ini, pembajakan sawah adalah menggunakan peralatan tradisional seperti tenaga binatang, iaitu kerbau dan juga lembu, dan peralatan-peralatannya adalah menggunakan peralatan tradisional. Kemudian aktiviti pertanian juga boleh dilihat berkaitan dengan aktiviti berdusun. Baik, dalam menyatakan tentang aktiviti berdusun ini, mengikut seorang penulis iaitu Tom Pius, beliau menyatakan bahawasanya Sultan Iskandar Shah dan juga 1000 orang pengikutnya telah menebas kawasan hutan untuk dijadikan sebagai penanaman pokok bagi membuat dusun. Ini menjelaskan kepada kita bahawasanya adanya aktiviti berdusun di Melaka pada abad ke-15. Baik, antara tanaman yang ditanam dalam aktiviti berdusun ini adalah seperti tebu, pisang, nanas, jagung dan juga ubi kayu. Dan lazimnya tanaman hanya terletak dengan berdekatan dengan rumah-rumah mereka. Jadi mereka tidak perlu pergi jauh untuk berdusun ini. Kegiatan seterusnya adalah kegiatan menangkap ikan. Dan kita tahu ikan merupakan sumber protein yang utama bagi penduduk-penduduk di Melaka. Aktiviti menangkap ikan ini dijalankan oleh orang-orang yang tinggal berhampiran dengan laut ataupun sungai. Ini kita lihat bahawasanya
orang-orang yang berampiran dengan laut. Mereka ini menjalankan kegiatan menangkap ikan. Ini kegiatan ini dapat dikesan sebelum ketibaan para miswara lagi. Raja Iskandar Shah dan juga para pengikutnya menjadi nelayan semasa di Muar. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya aktiviti penangkapan itu wujud di Melaka. Dan kegiatan ini dilakukan menggunakan sampan yang diperbuat daripada sebatang kayu yang bulat dibentuk menjadi sebuah perahu. Dan hasil tangkapan juga adalah untuk kegunaan keluarga. Kemudian aktiviti seterusnya ialah memburu. Baik, aktiviti memburu ini merupakan aktiviti sampingan untuk menambah pendapatan. Adalah menjadi kegiatan tradisi bagi raja-raja Melayu dan juga rakyat biasa pada waktu itu suka berburu. Malahan kalau kita tengok nama Melaka sendiri pun dikaitkan dengan anjing perburuan Raja Iskandar Shah yang dikatakan dikalahkan oleh pelanduk putih ketika baginda sedang berburu di satu tempat nama dia Bertam. Jadi sebab itu kita lihat aktiviti berburu pada zaman dahulu sudah wujud. Antara binatang yang diburu adalah seperti rusa, kijang, pelanduk dan sebagainya. Ianya adalah untuk mendapatkan daging bagi tujuan makanan. Kemudian aktiviti yang dikatakan menjadi kegiatan ekonomi pada pemerintahan Kesultanan Melaka ialah menternak binatang. Baik, biasanya aktiviti menternak binatang ini dilakukan secara kecil-kecilan. Dan antara binatang yang diternak adalah seperti kerbau, lembu, kambing, ayam dan juga itik. Dikatakan Bendahara Silmaraja ada membela kerbau dan berkemungkinan membela juga binatang-binatang lain. Binatang-binatang seperti kerbau, lembu, ini ada sebenarnya untuk kegunaan membajak sawah, selain daripada binatang ini untuk dimakan. Kemudian aktiviti seterusnya adalah memungut hasil hutan. Baik, aktiviti memungut hasil hutan ini memainkan peranan yang sangat penting kepada masyarakat pada waktu itu, kerana mereka ini banyak bergantung hidup dengan keadaan persekitaran mereka seperti bukit, sungai dan juga hutan. Mereka banyak bergantung kepada alam di persekitaran mereka, iaitu bukit, sungai dan juga hutan. Contoh hasil hutan dipungut adalah pucuk paku, buah-buahan yang dimakan makanan, akar-akar kayu, damar, rotan dan satu lagi ialah getah jelutung. Getah jelutung ini adalah tujuan untuk membuat racun pemanah. Damar adalah untuk menyalakan api. Kemudian aktiviti yang dijalankan di Melaka juga kalau kita lihat ialah aktiviti perdagangan. Baik, aktiviti perdagangan ini dijalankan secara kecil-kecilan. Ianya melibatkan rakyat biasa yang menjalankan aktiviti seperti berjaja di pasar-pasar kecil, malah menggunakan perahu-perahu kecil untuk jaja. Ini perdagangan secara kecil-kecilan yang melibatkan rakyat biasa. Ada juga perdagangan secara besar-besaran dan ini sudah pasti melibatkan urus niaga dengan pedagang-pedagang luar ataupun berdagang di luar dari Melaka ke China dan juga India. Dan biasanya aktiviti perdagangan ini dijalankan oleh pembesar-pembesar Melayu pada waktu itu, iaitu pembesar mewakilkan kepada Kiwi untuk berurus niaga bagi pihaknya untuk mendapat keuntungan. Semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, hubungan erat di antara China dengan Melaka jelas terjalin. Dan ini boleh dilihat apabila baginda dihadiahi dengan seorang puteri, iaitu Puteri Hang Lipo, dan akhirnya dijadikan isteri oleh Sultan Mansur Shah. Apakah barang-barang dagangan yang dibawa dari China ke Melaka? Baik, antara barangan yang dibawa adalah seperti sutera, setin ni kain ya, kemudian besi, kemudian alatan memasak, tembikar, peluru, permata, wangian dan juga
permata dan wangian. Barang-barang yang ditukar di Melaka dan dibawa balik ke China ialah seperti lada hitam, gaharu, candu, hasil-hasil hutan dan juga rempah. Barang-barang yang ditukar di Melaka dan dibawa balik ke China dan lain-lain tempat adalah seperti lada, gaharu, candu, hasil-hasil hutan, rempah, kayu manis dan juga cengkeh. Baik, sebagai kesimpulannya, anda boleh menyatakan tentang masyarakat Melayu Melaka telah melakukan pelbagai aktiviti ekonomi pada zaman pemerintahan kerajaan Islam di Melaka, dan kemakmuran Melaka telah membolehkan penyebaran agama Islam turut berkembang di Melaka. Cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.